Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bersama saya Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita bersama-sama dalam video kali ini untuk kita membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Jadi kepada para penonton yang baru dalam channel saya ini, jemputlah subscribe channel saya dan sama-sama share video ini supaya kita dapat mengambil manfaat bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang lain insya-Allah. Jadi dalam video kali ini saya nak bercerita berkaitan dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Peristiwa nuzul Al-Quran yang mana kita menyambut di Malaysia pada setiap kali bulan Ramadan pada setiap tahun. Dan sambutan ini kita di Malaysia kita ambil pada tarikh 17 Ramadan. Jadi daripada mana tarikh ini? Daripada mana tarikh 17 Ramadan ini? Jadi kita akan lihat satu persatu secara ringkas bagaimana berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran ini. Yang pertamanya, nuzul Al-Quran bermaksud penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi boleh lihatlah apa maksud Al-Quran tu, boleh lihat. Cuma kita nak cerita fokus kepada nuzul Al-Quran ini. Jadi yang pertamanya kita lihat peringkat-peringkatnya. Peringkat-peringkatnya yang pertama daripada Lauh Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah. Saya dah susun di sini. Daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi daripada peringkat yang pertama, peringkat yang awal iaitu Lauh Mahfuz yang mana kita boleh lihat dalam ayat Suratul Buruj ayat 21 hingga 22. Apakah ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Okey. Dalam ayat tu jelas disebutkan fi lauhim mahfuz, di lauh mahfuz. Jadi yang pertamanya Al-Quran itu terletak yang pertamanya di lauh mahfuz. Dalam ayat 21 hingga 22 Suratul Buruj. Kemudian daripada lauh mahfuz diturunkan lauh mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Ini peringkat seterusnya. Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Yang berada di langit dunia. Yang mana peringkat penurunan ini dilakukan secara sekaligus. Daripada Lauh Mahfuz, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Okey, daripada mana kita dapat cerita ini? Daripada mana kita dapat? Kita dapat daripada 3 ayat Al-Quran yang akan saya ceritakan pada slide seterusnya insya-Allah. Iaitu ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, ayat kedua daripada surah Al-Qadr dan ayat ketiga daripada surah Ad-Dukhan. Kita akan lihat selepas ini. Kemudian daripada Baitul Izzah peringkat seterusnya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Penurunan yang seterusnya ini dilakukan secara beransur-ansur. Maknanya daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad tu beransur-ansur. Dia tidak sekaligus. Bukannya sekaligus terus semua kepada Nabi Muhammad. Tidak. Dia terus beransur-ansur sedikit demi sedikit. Ada hikmah-hikmah dia tapi kita tidak ceritalah dalam video ini kerana panjang hikmah dia. Disebutkan secara panjang lebar di dalam kitab-kitab. Jadi diturunkan beransur-ansur kepada Nabi selama 23 tahun. Kita biasa dengar wahyu pertama dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama kan? 5 ayat pertama. Jadi 5 ayat pertama tu kemudian turunlah ayat-ayat seterusnya beransur-ansur selama 23 tahun daripada Nabi diutuskan menjadi Rasul pada umur 40 hinggalah Nabi wafat umur 63 tahun. Jadi sebahagiannya diturunkan di Mekah, kemudian Nabi berhijrah diturunkan di Madinah. Okey. Jadi diturunkan secara beransur-ansur dan wahyu yang pertama ada beberapa pendapat, antaranya pendapat adalah
wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Jadi daripada tarikh inilah, tarikh 17 Ramadan ini, yang mana kita di Malaysia kita ambil tarikh 17 Ramadan ini dan kita jadikan sebagai sambutan nuzul Al-Quran di Malaysia. Dan sebahagian negeri mengambil cuti pada hari nuzul Al-Quran, sebahagian negeri mengambil cuti pada 1 Ramadan. Okey, jadi kat sini kita nampaklah secara ringkas peringkat-peringkat dia. Lauh Mahfuz, Baitul Izzah di langit dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi yang tadi tu peringkat nuzul, peringkat penurunan Al-Quran, daripada Nabi bacakan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, dan sampailah kepada generasi kita, generasi sekarang inilah. Alhamdulillah Al-Quran itu diwariskan dan dijaga sehingga ke zaman sekarang. Seterusnya kita lihat slide yang seterusnya berkaitan dengan 3 ayat ini. 3 ayat yang mana dia turun secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Okey, apakah ayat-ayat tersebut? Iaitu ayat pertama daripada suratul Baqarah ayat 185. Ini biasa kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Suratul Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan. Sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dengar ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeza antara yang benar dan yang batil. Okey. Jadi dalam ayat pertama ni menunjukkan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini pegang yang pertama. Ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi dengar betul-betul, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Maksudnya Lailatul Qadar lah. Ayat pertama kata Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ayat kedua kata Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Ayat ketiga kita lihat. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkati. Jadi ada 3 ayat. Tiga ayat ini para ulama menafsirkan dan mengumpulkan, menghimpunkan, menyatukan maksud 3 ayat ini, maka dapat kesimpulannya apa? Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ayat pertama tadi. Pada malam Al-Qadar. Ayat kedua tadi. Malam Al-Qadar ni berlaku dalam bulan Ramadan. Dan malam Al-Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Ayat yang ketiga tadi. Bermaksud ketiga-tiga ayat ni adalah saling melengkapi bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkatan. Jadi pada malam itulah Al-Quran diturunkan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Jadi malam Al-Qadar ni kalau kita bincangkan panjanglah, kita boleh buat satu lagi topik yang lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan malam Al-Qadar. Kemudian seterusnya kita lihat okey. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah kita dah ceritakan tadi ada 3 ayat Al-Quran. Daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini ada beberapa pendapat ataupun khilaf pendapat berkaitan dengan bilakah tarikh wahyu pertama
diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama apa tadi kita dah bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat tu. Jadi dekat sini ada perbezaan pendapat. Bilakah tarikh wahyu pertama diturunkan? Jadi antara pandangan yang ada adalah 17 Ramadan. Wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan, yang mana ia disandarkan kepada tarikh berlakunya peperangan Badar dalam suratul Anfal ayat 41 pada juzuk yang ke-10 kalau tak salah saya, pada juzuk yang ke-10 awal, juzuk yang ke-10. Jadi dalam ayat ini menceritakan peperangan Badar. Dan dalam pandangan 17 Ramadan ini, pendapat 17 Ramadan ini antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi Imam Ibn Katsir menyebutkan tarikh 17 Ramadan ini. Kemudian ada juga pendapat 21 Ramadan. Ada juga pendapat 21 Ramadan, ada juga pendapat 24 Ramadan. Antaranya 21 Ramadan disandarkan kepada hadis kelebihan puasa hari Isnin. Jadi apabila ditanya kepada Nabi, kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin? Maka Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Nabi kata, aku berpuasa pada hari Isnin kerana pada hari Isnin lah aku dilahirkan. Itu sebab dia yang pertama. Dan pada hari Isnin lah Al-Quran mula diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi nak kata kat sini, hari Isnin apabila disemak, berlaku pada tahun wahyu itu diturunkan adalah pada 21 Ramadan. Seperti mana juga pandangan Syekh Al-Mubarakfuri. Syekh Al-Mubarakfuri ni antara tokoh yang kita kenal lah, kerana kitab beliau dipelajari di masjid-masjid, di surau di Malaysia. Itu kitab apa? Kitab sejarah. Kitab sirah Nabi, sirah Nabawiyah, iaitu Ar-Rahiqul Makhtum. Syekh Al-Mubarakfuri menyatakan Nabi dilantik apabila dia buat kajian. Ini kajian beliau lah, Syekh Al-Mubarakfuri. Pada ketika Nabi dilantik, tahun itu adalah Nabi dilantik pada hari Isnin 21 Ramadan. Jadi bertepatanlah juga dengan 21 Ramadan yang disebutkan tadi. Ini adalah pandangan yang kedua lah. Yang pertama 17 Ramadan, yang kedua 21 Ramadan. Dan 21 Ramadan juga boleh kita katakan berkemungkinan berlakunya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berkemungkinan Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar. Sebab dalam hadis-hadis ada sebut malam Al-Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil. Okey, ini pendapat yang kedua. Manakala yang terakhir, pendapat 24 Ramadan. Seperti mana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, sabda Nabi SAW yang bermaksud diturunkan suhuf Ibrahim pada malam 1 Ramadan, Taurat pada 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan, Zabur 18 Ramadan dan Al-Quran pada 24 Ramadan. Jadi dekat sini ada jelas-jelas disebutkan Al-Quran 24 Ramadan. Jadi berlakulah perselisihan pendapat, ada 17, ada 21, ada 24. Perselisihan pendapat dalam menyatakan bilakah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di Malaysia, kita memilih pendapat 17 Ramadan dan kita meraihkan hari nuzul Al-Quran di Malaysia pada 17 Ramadan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat memahami kenapa 17 Ramadan kita bercuti. Bilakah berlakunya nuzul Al-Quran, bagaimanakah peristiwa nuzul Al-Quran dan sebagainya. Sebenarnya kisah dia panjang lagi, hikmah dia dan sebagainya, tetapi kita ringkaskan sahaja dan kita share poin-poin penting sahaja dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Share video ini kepada rakan-rakan kita, kepada jiran kita, supaya kita semakin mengenali kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Dan juga jangan lupa subscribe channel saya supaya kita tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.